Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu lebih daripada 1000 orang, 1424 orang. Alhamdulillah, dan mereka berjaya menurunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apa yang akan berlaku kepada badan kita bila kita stop ambil gula. Yang ini saya rasa ramai orang perlu tahu dan kita akan nilai sendiri adakah berbaloi adakah berbaloi untuk kita hentikan ambil gula secara tiba-tiba. So, ni adalah apa yang saya nak sampaikan pada hari ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga, sebab saya pernah dulu mengamalkan ketogenic diet selama sebulan je lah, tak lama. Dalam ketogenic diet ni saya belajar macam manakah caranya untuk saya pandai kira kalori satu, pandai susun saya punya macronutrients, dan lepas dah saya faham macam mana nak buat semua benda tu, saya rasa Alhamdulillah berat badan saya memang turun lah lepas tu, dan ada banyak benda yang best berlaku kepada badan saya. Boleh tak komen dah hari ni? Selamat pagi Puan Zahra. Hai Puan Donat Dorayaki, Acik Ros, apa khabar semua yang baru join Facebook lah ni? Waalaikumsalam Acik Ros. Saya nak tanya, dengar tak suara saya? Sebelum saya nak pergi jauh tentang apa yang berlaku kepada badan kita, 20 minit, 1 jam, 1 hari, seminggu, sebulan dan setahun, apa yang berlaku kepada badan kita selepas kita berhenti ambil gula secara konsisten. Boleh tak komen kalau dengar, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dengar Facebook live saya, dan saya nak pastikan semua dekat sini dapat faham banyak benda supaya kita tidak ketinggalan. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share Facebook live ni. Right, terima kasih semua yang baru join Facebook live ni juga. Okay, untuk pengetahuan, saya ada Batak Fitness ada buat satu event. Nama event itu adalah Zero to Slim Fit. Okey, Zero to Slim Fit yang akan kita share secara terang, jelas lagi bersuluh macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. So itu adalah satu webinar selama 1 jam je, macam mana kita faham cara kurus yang paling gila basic nak mampus punya. Right, terima kasih yang baru join. Waalaikumsalam Puan Sal Fauzi, Alhamdulillah clear. Okey, terima kasih Puan Zara Syam yang dah tag rakan-rakan. Macam ni siapa sini dah ready? Siapa sini dah ready, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak juga share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya pun nak share juga dekat dalam kita punya Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Okey, siapa yang belum join lagi memang agak rugilah. Okey, now macam ni, dah ready Selamat pagi semua, saya minum air kejap. Alright, so saya berada dekat Kajang. Saya berada dekat Padang. Saya suka environment kat sini sebab saya suka environment yang berwarna hijau. Dia menambahkan ketenangan saya, especially pada waktu pagi kan. Pagi biasa saya memang agak hektik sikit. Bangun awal pagi, lepas tu pula buat kerja sikit, buat outline apa yang saya nak buat hari ni. Kemudian saya kena siapkan penggunaan laptop tu sebelum jam 8 sebab anak saya nak guna laptop. Jadi saya akan terus dalam pada pukul 8 pagi saya breakfast dan kemudian saya bergegas ke sini untuk saya buat live. That's why saya pilih kawasan ni sebab kawasan ni macam dipenuhi dengan kawasan hijau. Dia best, pandangan mata saya memang best lah. Bismillahirrahmanirrahim. Right, you ready Okay, yang pertama sekali untuk pengetahuan, bila kita cerita, sebelum saya nak pergi jauh, saya nak buat satu disclaimer dulu. Adakah gula sahaja ke ataupun ada makanan lain yang bila kita henti dia akan dapat kesan-kesan seperti mana yang saya beritahu? Sebenarnya bukan gula sahaja, setiap makanan ataupun minuman yang mengandungi GI yang tinggi. Bila kita mengambil makanan ataupun minuman yang mengandungi GI yang tinggi, kesan dia sama je dengan gula, tetapi gula ni dia ada satu spesifik lagi kesan, dia akan memberikan toksin dekat dalam badan. Ada juga satu kesan yang mana dia akan menambahkan lagi sel-sel cancerous cell, sel-sel kanser, dan juga sel-sel macam cyst dan sebagainya. Dia akan menambah besarkan lagi badan kita punya dia punya badan kita lah. So that's why saya nak sampaikan apakah akan berlaku kepada diri kita selepas kita berhenti ambil gula. Nombor 1, okay, kenapa tak dapat nak baca komen Okay, tak apa. Gini, nombor 1, selepas 20 minit, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Right, selamat pagi Puan Sushira.
Waalaikumsalam pagi Puan Nur Fardisa Husni. Nombor 1, selepas 20 minit kita berhenti ambil sugar. Okey? Kalau katakan kita makan nasi atau kita breakfast, kita tak ambil gula langsung. Contohnya kita tak ambil makanan-makanan manis seperti kuih-kuih. Kita tak ambil seperti macam minum air manis seperti Nescafe Ice yang ada gula tu, ataupun kita letak susu pekat manis, ataupun kita ambil 3 in 1. Contohnya macam saya tengah ambil sekarang 3 in 1. Okey? Apa-apa lagi lah kan, makanan-makanan yang ada bergula ataupun minuman yang ada bergula. 20 minit selepas kita ambil, kita akan rasa kurang rasa macam nak makan. Kita kurang rasa craving. Okay, biasanya bila kita ambil gula ni, badan kita akan hantar signal yang macam kita perlukan tenaga lebih banyak lagi. Macam mana kita dapat tenaga lebih banyak adalah dengan cara memakan makanan yang tertentu lah. So, siapa sini nak saya terangkan kenapa? Macam manakah badan kita berfungsi sebegitu? Siapa sini nak tahu, boleh tak komen nak tahu, boleh tak juga share Facebook Live ni dan bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready nak tahu. Boleh tak komen dari ni nak tahu? Okey. Bila kita ambil makanan yang bergula bila kita ambil makanan yang bergula, apa yang berlaku kepada badan kita kan? Kita punya insulin level akan meningkat gitu, meningkat gila, dan pada waktu dia meningkat tu, bila tenaga digunakan dia akan kita punya gula akan drop. Dan disebabkan kita tak banyak guna tenaga, sebabkan bila kita ambil makanan katakanlah 100 kalori itu bersama dalam 10 minit berjogging. 10 minit berjogging itu bergantunglah pada berat badan seseorang, jantina lelaki ke perempuan, mungkin lebih lagi daripada 10 minit kita kena berjogging. Bermaksud kalau katakan kita makan makanan yang 100 kalori, contohnya gula-gula. Gula-gula yang dalam 70 lebih kalori itu mungkin tambah sikit kan, coklat ke. Kalau kita tak gunakan tenaga daripada situ, kandungan gula dalam darah akan tetap tinggi, dan kalau katakan kita tak gunakan juga, kandungan gula ni dia akan terus dipindahkan ke hati, ke muscle dan juga ke lemak. Jadi kita punya insulin level akan drop tiba-tiba sebabkan dia nak bawa gula ni ke bahagian-bahagian tersebut. Dan bila dia drop gila-gila, otak kita hantar signal, maksudnya macam sekarang ni gula dah tak banyak dalam badan. Kita kena makan gula lagi. Kita kena makan makanan lagi yang mengandungi gula. So that's why bila kita ambil makanan yang manis ataupun kita ambil nasi yang kita minum sekali dengan air manis, contohnya air sirap, tiba-tiba je insya-Allah saya berani kerat jari saya, kita akan rasa macam nak makan lagi. Rasa macam nak makan benda-benda manis sebabkan badan kita, otak kita hantar signal kandungan gula dalam darah dah drop sebabkan dah dihantar ke bahagian-bahagian tertentu. Bukannya drop dah tak ada, tapi drop tu dihantar ke macam hati, ke muscle dan ke lemak. Dan bila lemak tu dia akan jadi ever expanding punya capacity lah, dia akan besar sampailah gemuk. So that's why kita akan rasa macam nak makan makanan manis lagi selepas tu. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham penerangan saya yang pertama ni? Kan? Okey. Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Right. So itulah yang pertama. So kita akan bila 20 minit stop ambil gula, badan kita akan mula stop rasa nak craving benda-benda manis. Itulah nombor 1. Lepas sejam kita tak ambil gula katakan sejam kita tak ambil gula, apa yang berlaku kepada diri kita? Okey. Faham Puan Nuraini Anika Walidin, alhamdulillah. Puan Acidus pun faham. Puan Sal Fauzi pun faham. Okey. Siapa sini yang rasa apa yang saya sampaikan pada hari ini sangat memberi manfaat? Boleh tak komen yes memberi manfaat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share? Please share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 100 tempat, lagi banyak lagi bagus. Sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Hai Puan Julia, apa khabar? Hai Puan Fatimah. Right, Puan Sal Fauzi faham, alhamdulillah. Okey. Lah. Tidak ada benda yang best dalam hidup saya bila saya duduk kat tempat macam ni sambil saya minum favorite kopi saya. Teringat masa zaman saya dekat Sydney dulu. Okey. Itulah yang pertama, 20 minit. Selepas sejam kita tak ambil makanan ataupun minuman yang bergula, apa yang berlaku kepada diri kita adalah badan kita akan rasa lebih bertenaga. Kita akan rasa macam lebih bertenaga sikit. Kita akan rasa macam lain macam sikit lepas tu. Kita akan rasa macam okey. Kan? Biasanya bila kita ambil makanan yang manis, kita ambil makanan-makanan yang bergula ni, dalam satu tempoh dalam beberapa minit atau beberapa jam lepas tu, kita akan rasa macam nak melepet.
kita akan rasa macam nak melepet, rasa macam nak tidur, rasa macam nak baring-baring je tengok TV sambil tengok TV cerita Melayu ke cerita apa ke, sambil kita nak makan popcorn contoh. So benda tu dia akan mengganggu proses kita dalam kita nak menurunkan berat badan, sebabkan kita tak tahu macam mana benda tu boleh bantu kita secara long term. So bila kita stop ambil gula, cuba try stop ambil gula. Saya nak bagi contoh macam apa tu? Macam Puan Zahra Syam. Puan Zahra Syam pagi-pagi buta tadi dia WhatsApp saya. Coach, saya dah terima cabaran coach. Minggu lepas saya ada buat satu cabaran. Cabaran adalah beberapa cabaran. Antaranya cabaran tak payah ambil gula. Lepas dia ikut cabaran tu, berat badan dia berjaya turun 2 kilo. Cabaran je kot. So that's why benda ni bukannya macam apa. Bukannya macam cabaran saya. Okay, saya cabar kau. Taklah. Maksudnya sendiri nak buat. Okay. So, yang kedua, selepas 1 jam, badan kita akan rasa sangat gila bertenaga. Kita akan rasa macam kita biasanya pada waktu yang sama kita akan nak tidur dah, tetapi pada waktu itu kita tak rasa nak tidur, kita rasa macam kita rasa macam nak buat kerja lain, otak kita masih lagi berfungsi dengan cergas, kita masih lagi boleh berfikir dengan tajam, kita masih lagi boleh macam buat macam-macam benda lagi. Rasanya macam pada waktu tu kita masih lagi boleh mengemas rumah, boleh lagi melipat baju, boleh lagi sapu sampah. Mungkin kita boleh sapu sampah rumah jiran lagi. Sebabkan kita bertenaga sangat. Siapa sini faham? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Itu yang berlaku selepas 1 jam. Selepas 1 hari. Selepas 1 hari, bila kita ambil gula. Bila kita tak ambil gula. Right. Alhamdulillah, bila orang cabar, rasa tercabar. Gitu kan. Right. So, yang ketiga, selepas 1 hari tak ambil gula, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing kita sekarang ni. Okey? Alhamdulillah, Cik Ros pun faham. Alhamdulillah. Yang ketiga, selepas 1 hari kita stop ambil gula, badan kita akan rasa macam kurang nak marah. Kurang rasa nak marah. Kenapa tau? Bila kita ambil gula, kita punya level of insulin tu akan meningkat gila-gila. Dan bila insulin kita meningkat gila-gila, apa yang berlaku kepada diri kita juga adalah badan kita akan jadi macam kita punya mood tak stabil. Bila insulin kita meningkat gila-gila atau insulin kita tak stabil, dia pun akan menyebabkan kita rasa stres. Kenapa? Sebabkan kita punya hormon kortisol meningkat pada waktu tu. Dan bila hormon kortisol kita meningkat pada waktu tu, badan kita akan rasa macam nak marah, macam ada je benda, macam tengok muka suami macam muka punching bag. Contohlah macam tu kan. Benda tu serba sikit mengganggu lah. Betul kot saya memang kuat minum manis, lepas tu saya melepet macam malas kan. Puan Sushira kata macam tu. So tak apa, Puan Sushira pun dah dapat meal plan, try follow meal plan. Puan Sushira dah dapat follow meal plan ke so far? Sebab Puan Sushira dia ambil program titanium. So satu program yang mana kita akan guide dia secara dekat, one-on-one coaching, insyaAllah pada 9 hari bulan ni kot. Lagi 2 hari lagi saya akan contact Puan Sushira. Tengok macam mana keadaan Puan Sushira lepas follow meal plan, dan kita akan cuba adjust apa yang patut kita adjust supaya progress tu akan jadi lebih power lagi untuk capai target Puan Sushira punya berat badan lah. Right. So bila 1 hari stop ambil gula, kita akan tak rasa macam mood swing, kita tak rasa nak marah, mungkin rasa happy tu meningkat. Kita akan rasa macam sangat-sangat seronok hidup kita dekat apa yang kita ada, walaupun dalam keadaan yang kita tengah struggle dengan COVID-19 dan juga dengan kita punya mungkin kita ada juga putus surat kentut, bukan putus income contohnya, sebabkan apa-apa reason lah. Right. Saya juga semangat senang workout. Gitu kan. Right. So kau team. Jadi saya nak share sikit boleh tak sebelum saya nak masuk sebahagian seterusnya, apa yang berlaku kepada kita selepas 3 hari follow meal plan. Siapa sini nak dengar satu cerita? Boleh tak komen? Dah follow, alhamdulillah. Alright. Siapa nak dengar satu cerita daripada salah seorang daripada kawan saya yang semalam lepas dah habis Q&A session dalam live tu, kita orang terus ada Zoom bacaan Yasin. Sebabkan kawan saya, salah seorang daripada kawan saya dan wife dia juga pun kawan saya juga, kedua-duanya dapat COVID-19. Husband itu kawan saya dah 2 kali kena pada bulan ni, pada bulan 6 sebenarnya. So awal bulan hari tu dan hujung bulan 6, dan dia terbawa-bawa sampai ke awal hujung bulan 7 lah. Dan pada dia kena kali yang kedua tu, wife dia Zuraini pun duduk kat area Kajang juga. Dia dah berada kat stage 3.
stage 3 COVID-19 yang mana dia terus dapat macam bantuan pernafasan dan dia ada dapat blood clot, paru-paru dia ada masalah dan dia juga terpaksa ditidurkan sebab dia dapat minor heart attack pada waktu tu. Dia tidurkan. So that's why kita berkumpul semalam jam 9.30 lepas dah habis live, saya terus join Zoom tu untuk baca Yasin sebabkan untuk mendoakan kawan saya ni, wife kawan saya juga, sebabkan dia dah berada dalam keadaan yang agak kritikal lah. So stage 4 ke stage 5 COVID-19 sebenarnya. So sama-sama kita doakan supaya kita dapat dijauhkan daripada segala benda-benda yang akan memudaratkan diri kita dari sudut kesihatan ke ataupun dari sudut fizikal ke dan sebagainya. Alright, so be safe. Walaupun saya berada kat luar tapi kita ada social distancing. Dia especially diorang ni dapat ni masa dekat tempat kerja. Ada kawan dia dapat COVID-19 juga. So dia tak sedar, dia bawa balik kawan saya lelaki ni, dia balik ke rumah. So dia dapat dekat wife dia, pun dapat dekat adik ipar dia juga. So that's why lah. So be safe lah Okay, tak apa. Put that aside, kita nak masuk ke bahagian yang ketiga. So far boleh follow So far boleh follow tak saya punya live sekarang ni. Saya nak bagi tahu apa yang akan berlaku kepada diri kita selepas 3 hari. Selepas 3 hari tak ambil gula. Siapa sini dah ready? Waalaikumsalam Puan Marmadia, salam. Boleh tak gantikan gula yang dengan sweetener glukos? Adakah kalori sama gula pasir biasa? Jawapan saya tengok kepada biasanya sweetener tu dia akan belakang dia akan tulis berapa kalori. So kalori is not the only thing yang kita kena consider pada gula ni. Gula sweetener, gula sweetener ni dia adalah kadang-kadang dia mengandungi chemical, contohnya aspartame ataupun sucralose ataupun apa lagi itu semua mengandungi macam sweetener, benda-benda manis daripada chemical punya substance. So bagi saya itu lagi teruk daripada gula sebenarnya. Kalau nak ambil, cuba try ambil yang saya punya suggestion stevia. Stevia tu bagus, dia adalah bahan macam yang lebih original, lebih organik. Lebih organik, tak organik lah, lebih okey lah sikit daripada chemical. Cuba bayangkan kita ambil gula yang ataupun ambil bahan yang mengandungi chemical punya substance ataupun chemical punya byproduct. Tujuan dia untuk menjadikan lebih manis. Boleh ambil tapi cuba try kurangkan ambil. So aspartame, sucralose ni ada pada Pepsi ataupun Pepsi Zero tu dengan Coke, Diet Coke yang ada zero calorie tu. Calorie is not the only thing yang kita boleh consider. Memang dia zero calorie, tetapi sebenarnya kita kena lihat lebih lagi daripada kalori lah. Okey, boleh faham Right, so Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Right, boleh follow alhamdulillah. Alright, so next is apa? Apa yang akan berlaku kepada diri kita selepas 3 hari 3 hari selepas kita ikut diet tak ambil gula ni. Right, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Right, dah ready alhamdulillah. So yang ketiga adalah kita akan rasa yang ni tak seronok sikit dengar. 3 hari selepas dah ambil, badan kita rasa macam sugar crave. Kita macam nak makan benda-benda manis tiba-tiba. Tiba-tiba bila kita tengok macam nasi putih tu tiba-tiba rasa macam nak je makan. Macam nak je kacau tu, macam nak je lebih makan. Nak makan lebih. Nak makan yang benda yang bergula lebih. Sebab kadang-kadang bila badan kita terlalu kurang sangat gula, otak kita akan hantar kita, badan aku perlukan gula. Aku perlukan gula. Otak kita perlukan gula untuk berfungsi. Kan? Otak kita perlukan gula untuk berfungsi dengan baik. Walau bagaimanapun, gula ni kalau kita tak ambil daripada external source, badan kita pun boleh menghasilkan gula sendiri. Apa nama? Gluconeolysis, macam itulah nama satu proses dalam badan kita. Dia akan menghasilkan gula yang baru dalam badan kita untuk diberikan kepada otak kita especially. Okey? Boleh tak? Okey tak? Hai Puan Nenenggal, apa khabar? Selamat pagi. Hai Puan Zai Abdul Rahman. Hai Puan Lin Mu, apa khabar? Alright. So badan kita akan rasa macam sugar craving. Kita mungkin akan rasa risau-risau.
Kita mungkin juga akan rasa macam pening-pening, lalat. Kita juga mungkin rasa um, macam anxiety semua tu kan. So jangan risau, benda tu adalah normal. Cuba minum air secukupnya, pastikan warna urin kita warna jernih. Kalau katakan warna urin kita masih lagi kuning-kuning macam tu, kuning-kuning macam mana Tak ada pula kat sini semua hijau. Right. Waalaikumsalam Puan Nurmani. Right. So kita boleh ambil minum air kosong. Minum air kosong secukupnya. Ambil air yang ada alkaline punya tinggi lah kan. Alkaline water tu yang dalam 8 point something punya pH tu. So memang okey untuk badan kita punya recovery, selepaskan badan kita recovery kepada proses gluconeogenesis. Apa benda? Proses menghasilkan gula dalam badan kita lah, gluconeo. Benda tak lupa lah. Alright, Waalaikumsalam Puan Samsuryawati, apa khabar? Alright, so itu adalah yang akan berlaku kepada kita 3 hari selepas kita tak ambil gula. Siapa sini dapat follow so far? Boleh tak komen dapat follow? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin saya kalau boleh nak kita dapat berinteraksi. Saya tak nak macam bagi ceramah kat sini sebab saya bukan penceramah. Saya bukan penceramah bebas di taman. Okay? Saya just nak sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Especially nak membantu mereka yang committed gila nak turunkan berat badan. Yang betul-betul yakin mereka boleh turunkan berat badan tanpa produk. Dan bila kita dapat turunkan berat badan tanpa produk, banyak benda yang positif akan berlaku kepada diri kita. Antaranya adalah kita punya poket kita akan jadi semakin tebal. Sebab kita tak mengharapkan produk. Okey, Alhamdulillah dapat follow. Selamat pagi semua. Right. Selamat pagi yang baru join Facebook Live kita. Saya nak share apa yang berlaku kepada kita seminggu selepas tak ambil gula, badan kita akan rasa macam lebih segar, lebih bertenaga. Kita akan rasa kurang sluggish. Kita juga akan rasa tiba-tiba rasa macam badan kita punya energy level semakin stabil. Bermaksud daripada pagi sampai ke malam kita boleh buat kerja macam biasa. Tanpa henti, tanpa perlu macam berehat lah, ambil nafas lah, apa benda semua. Okey, kemudian pada waktu malam tu kita akan tidur dengan lebih baik. Kita akan tidur dengan lebih baik lagi. Kemudian kita akan rasa lebih mood kita akan jadi lebih baik. Mood kita akan jadi lebih baik. Kita dah tak jadi macam risau-risau dah macam sebelum ni. Kita mungkin dah tak rasa craving gula dah. Mungkin bergantung kepada kita punya keadaan lah kan. Kalau katakan badan kita memang ada masalah, contohnya kencing manis, diabetes type 1 ataupun type 2, dia punya timeline dia berbeza sikit lah. Tetapi it's worth to note that kalau katakan kita dapat buat benda ni, insyaAllah kita punya bacaan gula pun akan jadi semakin baik. Alright, so itu yang berlaku kepada kita selepas seminggu follow diet tak ambil gula langsung. So far boleh follow Now, dah ready tak nak tahu apa yang akan berlaku kepada diri kita selepas sebulan tak ambil gula. Yang ni berlaku kepada diri saya selepas mengamalkan ketogenic diet. Ketogenic diet tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah kepada mana-mana diet. Yang jadi masalah dia adalah compatibility, keserasian diri kita dengan diet yang kita ambil. Kadang-kadang kita punya diet tu memang dah daripada langit dah, memang macam power gila dah. Tetapi tak serasi. Tak serasi dengan diri kita, kita tak nampak sejauh mana kita boleh pergi jauh dengan diet macam tu. Apa yang saya makan pada waktu saya amalkan ketogenic diet, pertama saya tak makan nasi langsung. Saya haram tak sentuh nasi. Saya tak ambil gula langsung, saya tak minum 3-in-1 langsung, memang rasa bosan gila, tapi saya dapat gantikan dengan benda lain. Kemudian saya hanya ambil karbohidrat, sumber karbohidrat saya daripada sayur sahaja. Saya sayur dengan juga ambil daripada buah sahaja. Buah pun tak boleh ambil banyak sangat sebabkan dia punya kandungan glukos dia tinggi. So karbohidrat dia tinggi juga. Jadi saya punya makanan nasi tak makan. Saya ambil lauk banyak gila. Okay. Sayur pun banyak gila. Saya makan kacang. Saya masak telur dengan cheese. Tak ambil roti. Ambil patty daging. Makan macam tu waktu dinner. Memang terbaik. Berat saya turun 5 kilo je lah. Tapi saya nampak six pack saya dah keluar. Sebab makanan itu boleh membakar lemak kita juga. Tetapi persoalan dia, adakah kita dapat amalkan ni selama setahun, selama 2 tahun, selama 10 tahun? Kalau tak dapat amalkan, lupakan. Tapi macam nak tahu, kena try dulu. Setuju tak? Alright, so terima kasih. Hai Puan Sizi, salam, apa khabar? Selamat pagi Kak Yung.
Alright, dah ready semua, alhamdulillah. So yang ke seterusnya, ke berapa tak saya tak ingat. Apa yang akan berlaku kepada diri kita sebulan selepas kita stop ambil gula adalah kita akan rasa apa? Sebulan. Kita rasa macam craving kita terhadap gula akan totally disappear. Totally disappear. Saya amalkan ketogenic diet. Okey. Saya rasa bila saya ambil gula putih tu, saya rasa macam macam tu saya punya muka macam gitu dah saya punya keadaan. Padahal dulu tak ada pun. Kena kutuk babe, kena kutuk dengan saya punya saudara mara, especially mak mertua saya. Eleh. Betul. Bukan apa, sebab bila kita ambil benda yang bergula kan, dia punya rasa dia macam akan jadi macam tajam sikit untuk lidah kita. Bila kita dah amalkan diet ataupun kita amalkan pemakanan tak ambil gula langsung. Even sekarang pun kalau saya ambil gula putih tu, saya campurkan dengan air minuman saya macam meloceh. Benda tak bahasa saya tak tahu bahasa apa nak cakap, tapi itulah rasa macam cintulah kan. Macam tu. Dia macam agak poyor lah sikit, tapi this is the real thing sebenarnya. Terima kasih Puan Siti Salam yang dah share. Alright, jangan lupa untuk share Facebook Live ni juga. So memang bagus gila sebenarnya kita tak ambil gula putih. Gula putih ni one thing. Gula putih ni dia ada banyak lagi benda-benda yang tak elok lagi, termasuk dia akan menjadikan badan kita jadi sangat-sangat sluggish dan juga yang lain. Dan juga maksud tak ambil gula ni bukan setakat gula putih sahaja, malah dia juga mewakili kepada makanan-makanan yang manis seperti donat, aiskrim contohnya, ataupun coklat yang mengandungi gula yang tinggi. Gula-gula, minuman dalam tin, minuman dalam kotak dan minuman-minuman bancuhan daripada cordial contohnya lah kan. So even jus pun tak berapa elok sangat, walaupun dia jus buah-buahan, dia dah kurang fiber. Bila dah kurang fiber ni, bila badan masuk, dia dah tak perlu dah nak menghadamkan fiber tu, dia terus hadamkan air itu saja. Air itu saja dah mengandungi gula yang banyak. Kalau dia campur dengan fiber, walaupun kandungan gula dia maintain, kandungan fiber tu akan melambatkan proses pencernaan gula tu, menyebabkan kita akan dapat sustainable energy. Alright. So itu akan berlaku kepada diri kita selepas sebulan. Siapa sih nak tahu apa yang berlaku kepada diri kita setahun selepas kita tak ambil gula? Yang ni saya tak pernah cuba lagi. Yang ni saya tak pernah dapat. Sebab saya selepas sebulan tu, saya makan je nasi lepas tu, cuma saya tak ambil gula putih. Kadang-kadang je saya ambil, itu pun kalau katakan siapa-siapa yang masakkan lah, ataupun siapa yang berikan saya minuman air. Alright, siapa sini nak tahu boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak apa yang akan berlaku kepada kita setahun selepas kita amalkan diet yang tak ada gula. Alright, Puan Sam Suryawati kata nak tahu, Puan Sushira pun kata nak tahu. Terima kasih kepada yang nak share Facebook Live ni. Yang akan berlaku kepada diri kita adalah kita akan dapat satu lifestyle, gaya hidup baru, diet ataupun mengambil makanan tanpa gula. Kita akan rasa sangat gila berdosa kepada diri kita sekiranya kita ambil makanan yang bergula. Contohnya macam gula-gula. Kita akan rasa macam, aku ambil benda ni, alamak. Dia akan rasa macam tu. Dia akan rasa macam tak boleh ambil gula, rasa macam aku kena jauh dengan gula. Macam bila kita sentuh gula tu macam kita kena samak pula kita rasa. So, apa jadi setahun tak makan nasi? Itu saya tak pernah cuba. Saya tak pernah cuba. Nasi ni kan, nasi kan bukanlah satu makanan yang patut kita elakkan. Okey? Tak apa, nanti saya akan sentuh bab tu. Terima kasih Puan Nurhana ni sebabkan bertanya soalan. Baik, macam ni Right. Lepas dah tengok, lepas dah dengar semua benda tu, agak-agak berbaloi tak kalau katakan kita stop ambil gula? Siapa sini rasa berbaloi? Siapa kat sini rasa macam berbaloi lah tak ambil gula? Boleh tak komen sikit? Berbaloi tak? Kalau berbaloi boleh tak komen berbaloi? Tak payah ambil gula. Kalau rasa macam okey lah kot macam boleh je terima segala benda ni, macam komen sikit. Sejak follow diet coach, terus kat gula, kat minuman, tapi ambil kat masakan je. Berbaloi kan? Berbaloi kata. Okey, gini. Bagi saya, dia bergantung kepada individu. Macam saya tak berbaloi. Macam saya tak berbaloi. Sebab pertama, saya bukan nak jadi atlet. Saya bukan nak jadi ahli bina badan profesional, duduk kat atas stage pakai spender. Tak. Saya just macam nak jadi seorang yang orang yang fit, orang yang berbadan tegap, lelaki, orang yang boleh protect family daripada sebarang masalah, daripada serangan fizikal dan sebagainya contohnya. Dan juga saya nak hidup dalam keadaan kehidupan yang lebih praktikal. Bermaksud, kalau katakan orang hidangkan minuman ataupun makanan kepada saya yang ada gula, takkan saya nak tolak. Okey? So saya makan je. Cumanya saya kena be mindful.
be mindful terhadap apa yang saya makan. Barulah pemilihan ataupun lifestyle diet saya ni akan menjadi lebih baik, lebih sustainable sampai bila-bila. Setuju tak? Saya bukan nak jadi atlet, saya bukannya nak jadi ahli bina badan profesional pakai spender atas stage. Saya bukan nak jadi pemain bola sepak yang macam Cristiano Ronaldo tu. Saya bukan nak macam tu. Saya just macam nak dapatkan kehidupan yang biasa sambil saya boleh buat kerja saya sebagai seorang fitness coach dan juga business person, dan juga saya juga dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang saya suka sambil saya boleh menjadi seorang bapa yang baik, suami yang baik, anak yang baik, adik dan abang yang baik. Okay, so that's it. Saya rasa macam what else should I do, dan juga beribadat dengan penuh baik lah kan. So maksud saya, boleh je nak stop ambil gula langsung, tak payah ambil, boleh, tak ada masalah. Tapi bergantung kepada objektif masing-masing. Kalau katakan objektif kita je sekadar nak turunkan berat badan, banyak lagi cara lain yang tak begitu ekstrim. Especially kalau katakan kita memang dah terbiasa ambil makanan ataupun minuman yang bergula lah. That's okay, kita boleh stop sikit-sikit. Boleh, jangan terus mendadak. Kita boleh buat by stages. Let's say kalau katakan, okay, aku cuba tak nak ambil gula macam Puan Zahra Syam. Aku cuba nak stop ambil gula dalam masa beberapa hari. Okay? Beberapa hari lepas tu tengok, boleh tak aku nak tambahkan lagi sehari dua? Boleh tak tambah lagi seminggu? Kalau tak boleh, tak apa, jangan paksa. Sebabkan itu adalah kita punya lifestyle. Sebab dia melibatkan kita punya gaya hidup. Kalau katakan tak boleh sangat, macam anak-anak macam mak nak makan kari pap hari ni, so kita pun masak kari pap. Mak takkan tak nak makan kot. So kita makanlah seketul dua, jangan rasa bersalah. Itulah namanya family moment yang mungkin kita tak dapat lagi nanti. Setuju tak? Kan? So tak perlu risau, tak perlu rasa macam stres bila kita rasa macam susahlah diet tak ambil gula ni, macam tak praktikal lah untuk saya. Siapa suruh ikut 100%? Follow je meal plan. Follow meal plan, insya-Allah kita akan nampak kesan. Jangan ambil satu diet yang kita tak boleh follow sampai bila-bila. Itu akan mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan kita, bukan setakat progres kita pada penurunan berat badan sahaja, malah mungkin akan melibatkan relationship, mungkin akan melibatkan kita rasa macam hilang certain moment bersama dengan family. Contoh macam kalau katakan kita nak celebrate anak kita punya birthday, makan kek, tiba-tiba kita tak makan kek. Anak kita nak soalkan, mak nah kek. Tak nak. Macam no, benda ni takkan datang berkali-kali tau. Dia datang mungkin setahun sekali atau mungkin tahun depan dah tak ada dah. Kita tak tahu. So that's why kita akan rasa bersalah. Dah tak saya share sikit satu cerita pasal diri saya. Pasal diri saya lah, tentang saya punya rasa macam tu. Saya punya diet. Saya tak suka makan nasi lemak. Saya memang tak suka makan nasi lemak. Tapi pada tahun 2014 kot. 2014 macam tu, okey, saya bawa arwah bapa saya daripada Ipoh pindah ke Bangi, rumah abang saya. Dan kita orang stop dekat Sungai Buloh, RNR, dan bapa saya beli makanan dan dia belanja saya makan nasi lemak. Tapi saya cakap, tak nak lah, tak makan nasi lemak lah. So terbuang nasi lemak tu. So dia dah beli atas meja makan dan dia biarkan kat situ. Macam sekarang ni baru saya rasa bersalah. Macam kenapa aku tak makan je, lantaklah waktu tu je pun makan nasi lemak. Bila lagi nak makan nasi lemak, bapak aku belanja. Macam itulah kan. So perasaan rasa bersalah tu sampai sekarang, walaupun sebenarnya dia dah meninggal dah 4 tahun lepas dan kes ni berlaku 7 tahun lepas. Faham tak saya? So macam boleh makan asalkan makanan tu tak haram, makanan tu bukan makanan curi. Kita boleh makan. Kalau kita makan kita tak dapat penyakit macam kata-kata kulit dan sebagainya, makan je lah. Alright. So siapa sini faham? Saya makan gula dan minum tapi sikit-sikit je. Okey, selamat pagi Puan Normidah. Nasi lemak bungkus daun pisang. Itulah saya kurang makan nasi lemak. Saya pun tak makan durian juga. Sekarang ni kat rumah saya ada durian. That's why saya lari juga. Saya lari daripada makan durian. Okey, now. Waalaikumsalam Puan Fazilah Ila. Alright. Satu lagi kelebihan bila kita stop ambil gula. Gula putih kali ni. Gula putih stop, especially kalau katakan, siapa sini nak tahu? Siapa yang sepatutnya stop gula putih dan tukar gula putih tu kepada gula lain? Macam sweetener yang ada stevia contohnya. Benda tu akan membantu kita. Pertama, kalau katakan sesiapa kat sini yang ada masalah sis, sama ada endometriosis ke, bukan skoliosis
Skoliosis tu tulang. Okey, endometriosis, kalau ada masalah PCOS, cyst ovarian cyst ke ataupun apa benda jenis cyst, even mungkin ada breast cancer ataupun any kind of cancer, boleh stop ambil gula putih immediately dan tukar kepada gula sweetener macam siapa tadi cakap tadi, tapi bukan sweetener yang ada aspartame dan sucralose. Ambil sweetener macam saya punya suggestion, ambil brand Equal yang warna kotak dia warna brown. Okey, itu lebih baik lagi pemilihan sebab kandungan gula akan menyebabkan cancerous cell kita semakin merebak dan membesar, cyst kita akan jadi semakin membesar. So elakkan ambil gula putih untuk mereka yang ada masalah yang saya sebutkan tadi juga. Untuk juga wanita yang ada masalah period tak stabil, okey, yang tu saya kena, kalau katakan dapat berkesempatan, sebab saya pun ada berkesempatan berjumpa, berinteraksi bersama dengan student titanium saya yang ada masalah period tak teratur. Saya tengok apakah dia punya keadaan. Saya kena tahu dulu hormon apa yang okey, hormon apa yang tak stabil pada waktu tu. Lalu saya akan suggest dia sorry, tiba-tiba dia macam disconnecting pula. Sedih betul. Right. So, macam yang ada masalah period tak teratur ni, kalau katakan saya, macam mana cara saya, student saya dapat handle, saya mulakan dulu dengan apa? Mulakan dulu tanya dia keadaan diri dia supaya saya dapat tahu hormon mana yang tak stabil. Daripada situ saya akan suggest dia makan lebih apa, dia makan kurang apa. So senang bila ambil titanium, senang saya nak pastikan benda apa yang patut saya suggest untuk mereka buat. Dan siapa kat sini, saya nak tanya, siapa kat sini berminat kalau nak jadi Equal sweetener? Okey je sebenarnya. Siapa kat sini berminat kalau katakan nak participate dalam kita punya webinar Zero to Slim Fit yang bernilai RM199 secara percuma? Saya akan share 3 kunci kurus macam mana kita boleh menurunkan berat badan tanpa produk. Stevia okey, Equal sweetener tapi warna coklat bukan warna biru. Okey. Sekiranya berminat, boleh klik dekat pin komen sebab kita sedang buka pendaftaran yang baru untuk 100 orang yang terawal sahaja. Okey, kita akan buat pada hari Sabtu ni insyaAllah. Kalau tak hari Sabtu, mungkin pada hari Ahad, bergantung. Saya akan notify nanti. Saya akan minta Nurul notify nanti kepada yang berminat yang dah daftar. Boleh klik dekat pin komen untuk mendaftar kita punya webinar secara percuma Zero to Slim Fit. Saya akan tunjukkan beberapa cara macam mana kita boleh turunkan berat badan secara percuma je. Kenapa? Sebab saya faham ramai orang cuba nak turunkan berat badan tapi ramai orang tak tahu nak mula dekat mana. So that's why sekiranya betul-betul berminat, sekiranya rasa macam this is the time untuk kita mulakan langkah yang lebih baik tanpa menggunakan sebarang produk, boleh klik dekat pin komen dan daftar Zero to Slim Fit hari ini. Pendaftaran telah pun dibuka dan kita memberikan peluang kepada 100 orang terawal sahaja. Lebih daripada 100 kena bayar 199 pada muka. Okey, so terima kasih kepada yang join Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya insya-Allah. Terima kasih juga kepada yang dah share Facebook Live ni. Sekiranya korang rasa apa yang saya sampaikan ni akan memberi manfaat sangat gila bagus kepada ramai orang, please tekan butang share lagi. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebar-sebarkan positive word, stay safe. Jangan keluar ke mana-mana kalau katakan tidak ada urusan. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.